Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 2 Oktober 23. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincang di sini iaitulah ayat 61. Ayat 61, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita beberapa perkara, di antaranya matami'ul Yahud, sikap tamak Yahudi Bani Israel ini, sangat tamak dia, dan sebahagian daripada kejahatan yang mereka buat yang menyebabkan mereka dihina dan dihukum di atas dunia sebelum akhirat. Itu dia panggil kerenah yang dibuat oleh puak-puak Yahudi ataupun disebut dengan nama Bani Israel. Bani Israel. Jadi ayat ini, ayat 61, satu ayat je. Setelah kita melalui 10 nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, maka ayat ini sekali lagi memberi peringatan kepada kita bahawa Bani Israel tak dengar kata, satu kumpulan yang kerah kepala. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi pada huraiannya, insya-Allah. Pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 20. Muka surat 20, surah Al-Baqarah, ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allahu Akbar. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. Wa'iz ay bermakna wazkur, dan ingatlah dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, ay Bani Israel, ingat ketika kamu pergi cerita kepada Musa. Cerita apa?
kami tidak sabar. Tak mampu nak sabar dah. Stres dah ni. Sudah stres. Sudah jemu dengan makanan yang semacam je. Hari-hari duk makan manna wassalwa. Tak harap. Kita nak juga makanan-makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Padahalnya makanan manna wassalwa tu tarah orang panggil eksklusif, yang tak ada di pasaran. Allah beri pada mereka makanan yang begitu lazat, ada manisnya dengan ada burungnya. Tak mau, tak sabar. Duk ingat nohok kapur juga. Jadi puan-puan Bani Israel ini kata, kita tak mau dah, jemu dah, puas makan manna wassalwa. Wa alla taqata lakum bihabsi anfusikum. Tak lalu makan dah. Kalau makan lagi rasa nak muntah. Macam-macam lah dia punya kata-kata penghinaan. Sedangkan makanan itu Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka tanpa susah payah. Burung turun, manna turun. Ambil, makan. Bismillah. Tapi apa boleh buat? Inilah orang panggil kerah kepala, tak dengar kata. Nak juga makanan dia, makanan hak lama-lama yang biasa dia makan. Kerana mereka tidak sabar. Dia tahu dah, dia duduk di padang pasir pun bukannya lama, tapi dah kerah kepala, nak kata apa? Maka itu dia panggil apa? Dia panggil kerah kepala, tak dengar kata. Jadi kita ni kita ni kena banyak sabar. Jangan banyak mengamuk, tak itu pasal. Lah ni orang banyak mengamuk. Dia banyak mengamuk ni sebab ada orang provokasi. Kata tu kata ni kepada orang. Kemudian bila kita tak dapat apa yang kita kata, orang akan marah baliklah kepada kita. Kerana itulah pesanan orang tua-tua, kalau nak bercakap, tengok kiri kanan. Tulis awal. Pesanan orang tua, kalau nak bercakap, nak menulis, nak komen, tengok kiri kanan. Apa sebab? Bila kita tengok kiri kanan, maknanya kita fikir panjang. Kata-kata aku ini, aku duk komen orang, duk kata kepada orang ni, akan laku sendiri, boleh buat ke tidak? Satu. Nanti orang kata, awak buat lah. Kita pun merap apa ni, tak boleh nak buat juga. Maknanya jangan duk kata lebih-lebih pada orang. Kita kata setakatnya kita mampu. Ni mengata orang lebih-lebih, akhirnya bila kita dapat diberi tugasan untuk menjalankan tugas, tak mampu juga. Itu sebab orang lebih marah pada kita. Sebab awak dulu janji macam-macam, sekarang ni tak boleh buat. Jadi jangan. Tapi kalau kita sama-sama sabar, kita dulu pun kesabaran lain. Sebab itulah Allah cela Bani Israel ni. Nabi Musa tak janji apa-apa. Nabi Musa hanya nak menyelamatkan mereka daripada perhambaan yang dibuat oleh Fir'aun terhadap kaum dia, Bani Israel. Tapi apa boleh buat, bila mereka dapat nikmat seperti ini, mereka masih lagi gagal daripada mensyukuri nikmat, bahkan mengamuk pula dengan Nabi Musa AS. Apa dia kata ke Musa? Tengok ni. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu. Tengok ni. Pelajar. Yang bercakap dengan Musa ni Bani Israel, yang sudah selamat daripada Fir'aun. Mana orang beriman. Tapi cakap sombong, dia tak mau kata doalah kepada Tuhan kita. La Rabbak, pergi doa Tuhanmu. Ini angkuh, kerah kepala nama dia. Tidak tawaduk. Allah Ta'ala suruh masuk dengan tawaduk. Wadkhulu masuk dalam kampung itu dengan tawaduk, dia pergi masuk dengan mengesok. Orang suruh kata hittah, dia kata hintah. Macam-macam perangai. Di sini dia tak kata Tuhan kita, dia kata Tuhanmu. Kita kata betapa actionnya, betapa hagahnya Bani Israel ini. Dia kata ke Musa, gila, minta lah dengan Tuhan awak.
Tuhan awak lah. You punya Tuhan mana? Sedangkan dia orang beriman. Kalau dia tak beriman, kata lagu tu logik lah. Ni tak. Itu menunjuk kepada keangkuhan, kerah kepala. Fad'u lana rabbaka. Musa minta dengan Tuhan awak. Apa dia minta? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang ditumbuh di bumi. Nak buah-buahan sayuran. Min baqliha, dari sayur-sayuran. Wa qithaiha, dan mentimun. Orang panggil buah timun. Timun batal, timun hijau tu. Wa fumiha, dan apa ni, fum tu bawang putihnya. Fum dia kata bawang putih, al-fum. Bukan full. Kalau full dengan lam baru kacang full. Hak cicah roti tu, ni fum. Fum bawang putih adalah setengah daripada ulama tafsir kata fum dengan mana thum bawang putih. Wa adasiha, dan kacang dalnya. Wa basaliha, dan bawang merahnya. Nak makan benda-benda hak busuk belakang ni. Barang-barang dia panggil barang berbaung ni. Baung, sayuran-sayuran hak baung. Bawang putih, bawang merah, bawang apa dia panggil, bawang besar, benda-benda berbaung. Sedangkan makanan yang dia makan sekarang, al-manna was-salwa, barang eksklusif, khas Allah Ta'ala beri pada mereka, tapi tak say, kata orang. Sebab apa tak say? Apabila hati itu sudah tidak boleh menerima, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini yang kita bimbang sekarang ni. Bimbang, makanan-makanan kita banyak tapi tak mau makan. Dia panggil anafah, sombong. Tak sedap. Jangan buat perangai lagu ni. Kalau orang Allah Ta'ala tarik nikmat, rebah kita. Tarik nikmat, rebah. Anda ingat seorang masa haji, kalau dia meninggal dah, Allah yaghfir. Agaknya kalau anak cucu dia dengar, jangan marah saya. Ini dipanggil pengajaran kepada kita. Pak cik ni, dia ni catering lah, caterer ni, duduk buat makanan ke orang. Bila dia pergi Mekah, dia asyik pergi komen je makanan dekat buffet yang ada. Kita ada itu je makanan. Di Mekah ni kalau makanan Melayu pun tak jadi Melayu 100%, tak jadi nasi kabu seperti kita sini. Tapi kan hari-hari duk komen. Sampai satu hari kemuncak komen dia pergi ambil nasi dalam bekas, dia ramah di nasi. Dia makan apa ni? Nak beri Allah punya kata. Sedangkan orang lain menambah-nambah makanan, dia mari. Kita kata inilah sombong. Mentahkah dia tukar masak, akhirnya dia tak boleh makan. Sebab kesombongan dia tu Allah Ta'ala tarik sikit nikmat, tak lalu makan, sakit. Kita kata itulah di Mekah, di mana-mana pun dengan nikmat Allah Ta'ala. Nabi kita ajar dengan ni anak-anak Nabi SAW, kalau makanan dia suka, dia makan. Kalau dia tak suka, dia kata silakan. Makanan ni tak biasa di tempat kita. Mana di kampus saya tak ada orang makan benda ni. Jadi saya pun tak suka dengan dia. Jadi Nabi tak kata apa, tak kata apalah bagi makan dia tak betul lah. Nakul ma wajadna, kita makan apa yang ada rezeki. Kalau kita suka kita makan, kalau tak suka ditinggalkan. Itu kata isteri Nabi tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia suka dia makan, kalau tak suka dia tinggal. Kita kena belajar ilmu, menghormati makanan, hormat kepada tuan rumah yang menyediakan. Yang penting sekali hormat kepada pemberi nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Bila gini perangai, apa jadi? Nabi Musa marah. Tengok ayat. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Marah orang Musa. Dan Nabi Musa pun menjawab, Bani Israel,
Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan lebih baik? Hak ni benda-benda biasa lah. Yang kita makan sekarang ni bendanya khas. Kata orang bahasa ni eksklusif daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita yang duduk di padang teh ni, di padang pasir yang sesak ni. Tak nak di Allahu Akbar. Kerah kepala buatmu. Marah Nabi Musa. Musa sudah marah. Inna Musa alaihissalam istakar arihim. Nabi Musa mengingkari sikap mereka, wabahahum bisoalihim. Nabi Musa mencela mereka kerana mereka minta menu yang biasa, yang rendah martabaknya dari sayur-sayuran, adalah sayuran yang berbangun-bangun pula, sedangkan mereka sudah memiliki at-ta'amul hanij, makanan yang baik. Jadi mustabdilin al-wadi', mereka nak tukar keadaan yang lebih tinggi dengan keadaan yang lebih rendah. Allahu Akbar. Nabi Musa kata, apalah kamu ni, Allah Ta'ala hantar mari makanan istimewa, kamu nak makanan biasa. Allah Ta'ala mari makanan khas, kamu nak minta hak biasa. Tunggulah lepas kita keluar daripada padang teh ni, kita pergi carilah sayur-sayuran tu. Sabarlah dulu sekarang. Apa jadi? Musa apa kata? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Adakah turunlah kamu ke bandar Misra, bukan Mesir, Egypt yang ada sekarang ni, Kahirah tu. Kata ulama, Misrun minal amsar, mana-mana bandar mugi keluar daripada padang pasir ni, jumpalah benda tu. Sama ada kedai runcit ataupun kedai supermarket, boleh makan, boleh ada je sayur-sayur, tapi mana wasalwanya hanya di sini. Jangan tukar-tukar, jangan duk main tukar-tukar. Mana wasalwa hanya ada di sini. Mugi pergi ke mana-mana bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Kalau pergi ke bandar, jumpalah dia kan. Ai hadhil at'imah allati talabtum, makan yang minta ni simple, mudah terdapat di banyak tempat-tempat. Mu keluar daripada padang pasir ni, jumpalah lalu orang jual tepi jalan je. Makcik-makcik pakcik duk jual tepi jalan je sayur. Yang ni kenapa tak nak? Bal hiya kathiratun, banyak. Fa fi ayyi baladin dakhaltumuhu satajidu, mana-mana bandar yang kamu pergi, kamu akan jumpa benda ni. Tapi hak kita ni jangan hanya di sini. Hanya di sini. Huna faqat, di sini saja yang ada. Apa jadi bila perangai buruk macam ni sudah terjadi? Apakah hukuman Allah ke atas mereka? Wa duribat alaihimud dhillah وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لا إله إلا الله. Abilah. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Ditimpa kehinaan dan kepapaan. Apa dia? Tengok nota di bawah kata, kaum Yahudi disebabkan derhakanya kepada Allah Azza wa Jalla telah dimurkai oleh Allah dan ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Mereka dihina oleh Allah dan jadi miskin, papa melarat sana sini, sehingga ternyata kesan pada diri mereka sekalipun mereka kaya raya. Nampak dia macam kaya raya, tapi tak kaya mana kata orang. Susah hidup dia. Jelas kemurkaan Allah yang menimpa kaum Yahudi itu menjadikan mereka sentiasa dibenci dan diburu oleh umat manusia di mana saja mereka berada, disebabkan sikap tamak mereka, hasad dengki, khianat dan pencerobohan. Kita tak usah pergi jauh-jauh lah tuan-tuan. Ni zaman kita hari ni pun, Yahudi zaman kita hari ni pun dihina di mana saja mereka berada. Jadi ayat ini Allah Ta'ala panggil kepada Yahudi sekarang,
nak nyatakan kepada mereka perangai tok nenekmu zaman dulu menyebabkan mereka dihina oleh Allah Azza wa Jalla, hidup dalam buangan kepapaan. Yahudi tak ada negara, cuma dia duduk di bawah dakapan negara besar, dakapan negara besar Amerika sekarang. Bolehlah mereka cari pecahnya negara Palestin, buis kepada Yahudi yang disebut dengan nama Israel. Tapi itu pun mereka hidup dalam ketakutan, mereka tak hidup dalam keadaan aman, tenang-tenang tak ada. Itulah dia kata duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, hidup dalam kepakiran, dalam ketakutan, walaupun dia banyak harta. Yahudi banyak harta, merancang sana sini, dia panggil protokol, ketua-ketua Zionis ada protokol, ada tu ada ni, tapi mereka masih lagi hidup tidak dalam keadaan aman, masih lagi hidup merampas tanah orang dan macam-macam perangai. Allahu Akbar. Jangan kata Yahudi, hebat tu Israel. Tak hebat. Dia hidup dalam ketakutan, duduk dalam pagar-pagar, dalam orang panggil tidak tenang lah hidup dia, tak tenang. Dia ada apa harta Palestin. Orang Palestin walaupun dengan anak batu, tapi kau ingat Yahudi tak senang hidup di sana. Maka munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, lamma kana alladhi jara minhum akbaru dalil, permohonan mereka kepada Musa menunjukkan dalil yang besar bahawa mereka ini golongan yang tak sabar. Satu, tulis Yahudi kumpulan yang tak sabar. Allah suruh beri makan manna wa salwa, tak mau. Wahtiqarihim li awamirillahi wa ni'amahi, dan mereka juga memandang kecil, hina kepada arahan Allah dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jadi oleh kerana mereka buat sedemikian, juzu min jinsi amalihim, mereka dibalas mengikut amalan mereka. Jadi mereka dibalas mengikut apa yang mereka buat. Maka duribat alaihimuz zillah, Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka kehinaan. Asbahal hawan was sigar, hina, hidup terbuang kata orang, wal maskanah, dan sentiasa miskin. Kalau tak miskin harta, miskin jiwa. Miskin jiwa. Dalil orang miskin ni tamak nak pada harta, itu orang miskin jiwa. Orang yang jiwa kaya dia panggil al-qanaah. Tanda ni pelajar. Orang yang jiwa kaya nama dia al-qanaah. Dia tidak tamak, apa yang ada dia zuhud. Itu dia panggil tamak. Allahu Akbar. Zina satu, maskanah miskin. Kan? Jadi miskin ni maknanya sifat dia tu tamak, dengki, nak semua ni sifat-sifat orang miskin. Waba'u bighadabim minallah. Ini berat lagi, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka halla alaihim ghadabun minallah, mereka telah ditimpa ke atas mereka kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wa raja'u mutahammilina sakhatallah, dia keluar daripada dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Apakah sebab? Kita dah belajar uslub Quran banyak kali kan. Bila Allah nyatakan hukuman dia ke atas satu-satu kumpulan, dinyatakan sebab kenapa mereka diambil tindakan, kenapa mereka dihina, bapa mereka jadi lagu ni. Maka di sini Allah jawab. Tengok ayat di bawah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Tulis itu sebab mereka dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah. Sama ada dia kufur sungguh
lawan ayat-ayat Allah ataupun dia kufur nikmat. Dua-dua kumpulan akan dihina, tapi yang betul-betul hina yang kafir lah, yang kafir syirik. Itu mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran Allah. Satu perangai, satu kes. Mana sebab mereka ditimpa kemurkaan Allah Azza wa Jalla, sebab mereka mengingkari ayat-ayat Allah, sama ada ayat yang dibaca pada masa itu Taurah ataupun ayatul kauniyah, mukjizat yang Allah beri pada Musa. Tongkat, tangan, turunnya makanan dari apa ni, manna wa salwa, keluar air dari batu. Semua itu tidak memberi kesan kepada jiwa mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fastakbaru an ittiba'il haqqi, mereka sombong daripada menerima kebenaran. Satu. Sebab yang kedua, tanda wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi, dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Bunuh nabi pula, bunuh nabi. Wa'tadau ala anbiya'illahi ta'ala bil qatli, dia bunuh nabi bila wajhi haqqin, tak ada benar-benar nabi orang baik kan? Kenapa mereka masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, menghina nabi? Bukan sekadar hina, mereka membunuh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tanda ni pelajar, di antara nabi-nabi yang dibunuh iaitulah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ataupun dia panggil Ash'ia. Ada lagi nabi, jarang kita sebut nama ni, Ash'ia, tapi yang dalam Quran Zakaria ya Yahya. Mereka bunuh. Maka oleh kerana dia bunuh nabi, apa jadi pokok ni? Allah SWT hina mereka dengan sebab yang tersebut. Kalau bunuh bunuh orang biasa pun berat dah dosa. Ni bunuh nabi, kau bunuh nabi bukannya sebarangan. Bunuh nabi ni bukan sebarangan. Bunuh orang biasa pun dosanya besar. Ni bayangkan dia pergi bunuh nabi. Allahu Akbar. Kemudian di akhir ayat Allah kata, sebab yang ketiga, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu, kehinaan ke atas mereka, kemurkaan Allah Ta'ala ke atas mereka, ialah disebabkan mereka menderhaka, buat maksiat. Semua yang Tuhan Allah Ta'ala perintah dia langgar, yang Tuhan suruh dia tak buat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka pula sentiasa menceroboh, melanggari batasan yang Allah Ta'ala buat. Tuhan suruh cakap ni dia langgar, dia orang panggil derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah kata di para ulama tafsir, dia kata apa? Al-isyan, derhaka, buat dosa, maksiat, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Al-i'tida, melampaui batasan. Maka jadilah mereka kumpulan yang hina, kumpulan yang zalim di atas muka dunia ini, sebab mereka tak dengar kata, mereka keras kepala. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, anak beranak kita, pelajar-pelajar kita di alam nyata, di alam maya, daripada sifat buruk, tak dengar kata, tak syukur nikmat, kerah kepala, suka melawan hukum Allah, dan suka melakukan maksiat dan mungkar. Jadi itulah doa kita kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang baik, yang taat, yang patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi orang yang tak dengar kata. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah ke al-fawaid. Nantaqil ila al-fawaid, mencari faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ayat kita ni satu ayat je tapi panjang.
Wa idh qultum ya Musa, ketika kamu kata kepada Musa, lan nasbira ala ta'am, kami tak sabar dengan makanan ni, buah dah, jemu dah, gapo dah. Kalau budak-budak tak makan dia panggil apa? Fedak. Katalah gapo apa asal kamu faham. Ya. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahawa tanda pelajar, an-ni'matu 'alal aba talhaqul abna. Nikmat yang Allah Taala beri pada tok nenek kita dulu, tempias kebaikan itu turun kepada anak cucu. Dan celaan kepada tok nenek juga, perangai buruk itu akan mari juga kepada anak cucu sekiranya mereka bersikap seperti tok nenek dia. Tengok dalam ayat ini turun kepada Bani Israel zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak nama Nabi pun perangai serupa dengan tok nenek dia. Jadi Allah Taala tunjuk kepada perbuatan buruk anak cucu, tak mau terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tok nenek dia tak mau sabar lawan perintah Allah, derhaka kepada arahan Nabi Musa alaihissalam. Maka ayat ini menunjukkan bahawa annal ummah al-mujtami'ah, umat yang satu, umat yang satu ni mereka duduk di atas apa? Di atas landasan bersatu, di atas kemaslahatan dan kedudukan. Jadi kalau orang tok nenek dulu baik, anak cucu dia akan jadi baik. Tapi kalau tok nenek tak baik, anak cucu tak baik juga, maka kita cela sekali dengan anak cucu, sekali dengan tok nenek. Itu dia panggil, kita jangan jadi orang yang tak baik, kena jadi orang yang sentiasa baik, barulah kita dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil, ayat ini ditujukan kepada Yahudi semasa, tapi oleh kerana Yahudi semasa serupa perangai dengan tok nenek, maka kamu ambil sekali hukuman ini. Itu yang pertama. Al-faidatul atsaniyah, faedah yang kedua, ghatrasah, ini bahasa Arab ni kita ngaji sikit. Ghatrasatu Bani Israel, kerah kepala, degil Bani Israel ini, wajafa, orang panggil gapo lagi lah, hati kering Bani Israel ini bila dia mari jumpa Nabi Musa, sedangkan mereka tu termasuk pengikut Nabi Musa, selamat daripada Firaun, tapi dia masih lagi guna perkataan yang menyakitkan hati. Ya Musa, ud'u lana rabbak, pergi doa minta Tuhanmu. Sepatutnya kata ud'u lana rabbana, ya Allah Musa, minta berdoalah kepada Tuhan kami. Dia biasalah kan, bila kita orang biasa, kita minta tuan guru, kita minta orang soleh, tulis itu, ini dia panggil at-tawassul bidu'a'is salihin. Kita bertawassul dengan doa orang soleh ketika dia hidup, dibenarkan, syarak dibenarkan. Mana kita contohnya, kita ada masalah, jumpa dengan tok guru yang kita anggap dia ni soleh, pada zahirnya, batin Allah Ta'ala yang mengetahui. Boleh jadi ustaz ni lebih teruk pada kita, tapi kita tengok zahir, ustaz, kiai, baba, tu ayah, tolong doa lah saya ni. Itu dia panggil tawassul. Tulis at-tawassul bidu'a'is salihin, kita bertawassul dengan doa orang yang soleh masa hidup, itu dibenarkan. Tapi di sini bahasa jenis perangai kerah kepala ni, ud'u lana rabbak, pergi minta dengan Tuhanmu. Allahu akbar. Ka'anna indahum anafah, kerah kepala, hati kering kata orang. Sedangkan dia orang beriman dengan Musa, boleh dia kata waktu Allah Ta'ala suruh masuk pergi berperang, dia kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id. Musa, gilah perang, mungkin Tuhanmu pergi perang, kami tunggu sini. Dalam surah Al-Maidah ayat 24. Jadi dia guna perkataan anta wa rabbuka, pergi mu dengan Tuhanmu. Di sini ud'u lana rabbak, doa ke Tuhanmu. Mana bukan Tuhan aku. Jangan main-main. Kita jangan ikut perangai buruk yang dibuat oleh puak-puak kafir ni, jangan sekali-kali. Jangan ikut perangai puak kafir yang tak dengar, yang orang panggil yang kerah kepala,
tak erti bahasa ni, jangan sekali-kali. Sebab apa kita kata jangan sekali-kali? Sebab itulah perbuatan buruk yang tak boleh kita ikut, yang tidak layak untuk kita kita ikut kerana mereka. Jangan sekali-kali. Baik, berapa dah kita 2. Faedah yang ketiga, benda baik ada, tapi dia pergi pilih benda buruk. Kata ulama tadabbur, anna man ikhtara al-adna 'ala al-a'la. Siapa dia pilih benda yang buruk, tinggal benda baik, pilih martabat yang rendah, nak ambil tinggal martabat yang tinggi, fa fihi syabahum minal yahud, maka orang ni telah meniru tingkah laku perangai buruk Yahudi. Di antara contohnya, alladzina yakhtaru syai'al muharram 'ala syai'il halal. Orang yang pilih benda haram, tinggal benda halal. Mana Yahudi ada benda baik, man nawasalwa, dia pergi pilih benda tak baik, kurang baik. Kita hari ni ada benda halal, kenapa nak cari benda haram? Saya buat contoh. Beberapa sahabat saya menjadi panel dalam institusi keuangan, panel syariah keuangan. Dia kata masyarakat kita ni tak pindah lagi. Contohnya pekerja-pekerja yang ada KWSP, wang simpanan pekerja. Bila panel syariah telah meluluskan untuk kita ada panel syariah, boleh melabur dalam sistem mengikut cara syar'i yang kita harap Allah Ta'ala terima, dia tak pindah. Dia duduk lagi stay dalam sistem lama yang terlibat dengan riba. Bila kita kata pindah, dia kata hak Islamik tu rendah dia punya dividen. Awak ingat besar sangat ke dividen ni? Kalau benda haram besar mana pun tidak diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya di antara kehinaan kita, ada yang halal pergi pilih yang haram. Ada takaful pergi ambil insurans konvensional contohnya dalam bab keuangan. Sehari dua ni timbul isu syarikat riba taja permainan. Jadi boleh dah orang Islam ikut. Jadi saya tengok sahabat-sahabat saya adanya dah keluar kenyataan bahawa tidak boleh kita menaja menyertai dengan kumpulan yang tersebut. Allahu Akbar. Dia kata ya ini berat. Maka itu dari sudut pilih benda buruk dengan benda baik. Adapun memilih yang terafdal daripada makanan dan minuman, lazam ma fihi, tidak dicela sekiranya tidak sampai kepada had pembaziran. Contohnya kita kata 2 kedai. Kedai ni kita makan sepinggan nasi RM10. Nasi campur. Kedai ni buffet. Nasi campur juga. Buffet nasi campur juga, bukan nasi hidang. Kita pergi ambil campur dalam pinggan. Cuma ambil sendiri. Kedai nasi campur dia buat sendiri. Hak ni beza dia nya RM20. Beza separuh harga, tapi taklah teruk sangat. Tapi kalaulah sepinggan sampai peringkat RM200, sedangkan kita boleh makan kenyang sedap dengan harga RM25, maka yang RM100 tadi membazir nama dia. Inilah buffet-buffet yang yang mahal-mahal tu membazir. Biasa duk perhati kalau pergi ke bandar besar dekat Ramadan, buffet iftar 120 per kepala. Kita kata ni orang puasa ke orang nak mentah darah? Kalau puasa bukan begini perangai, ni orang nak mentah darah ni. Besar kata mau makan buka puasa dengan hotel besar-besar, makannya beratus-ratus. Ini ada satu jenis daging, saya tak nak sebutlah nanti marah ke syarikat ni. Ada jenis daging hok mahal-mahal ni. Kalau kita beli daging sekilo RM40, tapi hok ni besar ni RM200. Tak dalam pinggan kecil, sekali makan RM200. Bagi anak lah. Kalau kita orang miskin macam kita ni, membazir lah tu. Tapi orang kaya-kaya tu membazir apa, dia duit banyak lagi. Wallahu alam. Jadi banyak lagi, ramai lagi orang yang tak boleh makan
tak cukup makan. Jadi kalau kita ambil makanan yang lebih lah, beli makanan yang bagi pada orang miskin lebih baik daripada kita duk bermewah-mewah nak terah sekali. Stik hak mahal-mahal ni terah lah sekali seumur hidup. Tapi janganlah pergi makan banyak-banyak. Ana waktu ke Jepun, sahabat saya Zul, dia kata abu anak kena try juga ikan sushi hok istimewa ni. Dia kata sedap, kita tak dalam mulut tercing laru macam aiskrim. Kita pun supaya tidak bodoh sangat, teh lah juga. Lepas-lepas try sekali tu tanya berapa harga. Dia sebut harga. Kita kata lain kali jangan suruh saya try. Saya reda kunyah makanan daripada menunggu makanan hancur dalam mulut, sebab beza harga terlalu jauh. Baik, tapi kata di ulama, memilih yang buruk sedangkan yang halal ada adalah satu kehinaan. Tetapi kalau kita pilih makanan yang baik-baik, yang berkualiti, berzat, beza sikit harga, tidaklah dikira membazir. Tetapi kalau melampau perbezaan, itu dikira israf wa tabzir. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan membazir. Makan dan minum jangan membazir. Allahu akbar. Baik, Allahu akbar. Itu dia panggil yang ketiga. Yang keempat dekat-dekat ya ni. Yang keempat ni dekat, berparti sikit. Cuma kita nak suruh cukup dia punya nombor. Annal ladzi yastabdilu anna bil ladzi wa khair. Orang yang menukar yang baik tukar dengan yang buruk, menukar darjat yang tinggi berdarjat rendah, yastahiqut tawbih, maka orang ni boleh dicela, boleh dicerca. Kerana itu Nabi Musa AS bila Bani Israel minta nak full adas, apa tadi dia minta, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasa wa salih, Musa kata astastabdiluna alladhi huwa arna bil ladhi wa khair. Mu nak tukar hak Tuhan mari hak istimewa dengan hak biasa-biasa ni. Maka itu dia kata di para ulama, kalaulah ada benda baik kita pergi tukar, maka itu dikira orang yang apa? Orang yang tidak baik, boleh dicela, boleh dicerca. Jadi meninggalkan makanan yang istimewa kepada makanan yang kurang darjat, dalilu ala an-nafs al-basirah, menunjukkan bahawa sikap manusia ni dia suka yang rendah, meninggalkan yang lebih tinggi. Kata tulis qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini kata-kata ini ada dalam tafsir Qurtubi. Ana tak sempat nak tengok dia punya sanad, tapi qala Al-Hasan Al-Basri, kana al-yahud natana. Jadi Yahudi ni suka makan benda busuk. Ahlu kurah ni daun apa ni, daun hok bau tu kita tak lalai sup. Kalau kita makan, kalau sudah kalau kita tengah mai tarawih, Allahu akbar, sudah makan sup daun bawang ke daun apa dia panggil, makcik daun ke apa hok bau busuk ni letak dalam sup tu, daun ke apa benda aku tahu makan ya, daun ni tak ingat nama. Bulan Ramadan nya sedawa bergegar kita nak habis tarawih dah. Allah, berasa nak pindah duduk lain. Ingat molek ni. Maka itu dia panggil jiwa manusia ni sukalah gitu. Jadi pokok kata Hasan Basri, Yahudi ni suka makan benda busuk. Basal, adas dia makan. Fanaza'u ila iqrihim iqras saw. Maka menjadi tabiat dia suka makan benda busuk. Washtaqat, maka jiwa dia teringat kepada benda-benda hak busuk. Benda-benda hak busuk. Apa ni? Kita lagu tu juga. Ana sekali ni gurau ni, tak itu lihat. Kita gurau. Kita kata waktu bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan kan, bulan Ramadan ada apa ni? Bulan masa Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj. Ada salah satu daripada fenomena yang Nabi diperlihatkan Nabi, orang ada daging yang molek, dia pergi makan daging busuk. Tu orang tak, mana ada isteri berzina maksudnya. Kita kata masyarakat kita lebih kurang juga. Ada ayam percik, ada ayam panggang, ada daging bakar, ada itu ada ni. Tapi cari juga budu hak busuk. Cari juga budu hak busuk. Allahu akbar. Sudah ceramah, biasa ada makan ni ke ustaz ni. Ada ulam je ada, budu tak ada.
Kita pun saja nak gurau. Ni ulang nak cecah hangga apa? Dia akan bisik. Dia kata tu email susu dah, budu. Pasal ustaz kata ada hak sedap lagi makan hak busuk, dia malu ke ustaz. Jadi susu tu makna sembunyi. Pergi simpan budu tu takut malu ke kita. Kita kata makanlah weh, nak makan kak, nak kata apa? Dah, Allahu akbar. Makcik marah dalam hari ni. Bahaya budu pula tu dalam tafsir. Mana cerita? Cerita Yahudi, tapi kita ni ada bayang. Jadi kita ingat moliklah. Cuma kita kena ambil masa yang sesuai. Makan makanan yang berbau pilih awal. Makanan yang berbau mesti kita kena makan pada waktu yang sesuai. Di antaranya Nabi SAW tak benar kita makan yang berbau ni macam bawang putih apa ni, lepas tu pergi masjid lah. Dia panggil akalat thum, al-basal wa thum, harus sedap, boleh makan. Tapi kena jaga SOP. Berapa minit lagi nak solat? Setengah jam lagi. Jangan makan, dia bau. Jadi kita sabar, kita makan bila? Selepas balik solat zuhur makan, asar kali tak bau dah, insya-Allah. Jadi kalau nak pergi solat maghrib jangan makan lepas isya. Bolehlah. Dalam hadis, dengar ni. Tulis. Hari ni tu keluar hadis makan bawang pula, makan budu. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akalu thawm zaman Khaybar. Waktu pergi ke Khaybar, mereka tawan kubu Yahudi. Yahudi ni suka makan benda-benda busuk. Ni benda-benda hak ni, daun-daun ni. Daun ketumbar, daun apa nama tadi kan. Maka Nabi kata, ayuhan nas, wahai sahabat semua, innahu laisa li tahrima ahallallah. Aku tidak mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Ni bawang semua ni halal. Walakinnaha syajaratun akrahu riha. Tapi pokok ini aku tak suka bau dia. Hadis ini sahih dalam Muslim. Maka Nabi tak makan benda-benda yang berbau. Dia kata unaji man la tunaji. Aku bercakap dengan makhluk yang kamu tak bercakap. Apa dia? Malaikat. Dalam hadis Nabi kata innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bi banu adam. Malaikat akan sakit hidung dengan bau yang kita rasa sakit. Jadi kalau kita makan benda busuk nak cakap malaikat tak suka. Sebab itulah saya kata ustaz-ustaz yang nak ceramah jangan isap okok. Isap okok ni termasuk perkara yang haram. Perbuatan dia, bau dia busuk. Jadi malaikat pun tak suka. Allah Ta'ala juga tidak suka dengan tadi. Jadi hak mana isap okok tu taubatlah. Taubatan nasuha, campak sebelum kita mati. Jadi ingat dah. Nabi kita suka benda-benda yang manis, halwa, asal, madu. Dia suka minum air putih, air yang bersih. Itu gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Yang terakhir, tulis ni pelajar, yang kita ambil yang terakhir last sekali kita punya faedah. Duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Yahudi ini dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Apa makna miskin? Miskin tak semesti tak ada harta. Dia panggil faqrul qulub. Miskin hati. Bersifat tamak, itu dia panggil miskin yang cukup dahsyat. Miskin harta kita boleh minta pusat zakat. Tapi miskin hati, kaya tapi nak lagi sampai mereka bila dia berhenti nak, apabila sudah masuk dalam kaya kapan baru berhenti. Kita kata itulah. Maknanya miskin hati yang tamak, yang tak pernah kenyang dengan dunia, itulah satu kehinaan. Satu kehinaan yang kita bimbang hari ini. Orang tua-tua sudah pencen daripada kerja, sepatutnya waktu inilah waktu kita nak pergi cari apa? Nak pergi cari ilmu, menambahkan makrifah, cari tempat kita dapat tambahkan ibadat ni dah. Dia mari jumpa saya, kata ustaz, alhamdulillah saya dah pencen. Dalam kepala kita, dia nak mari minta pondok tu dah, nak mari ngaji sini. Kita kata alhamdulillah lah, Allah Ta'ala beri peluang kepada saudara untuk belajar. Tak ada habis cakap lagi, nak mari ni minta doa dengan ustaz. Minta doa apa? Nak masuk hutan nak pergi buat kebun. Kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nak pergi buka kebun, bukan mari buka kitab. Dah tua, dah pencen dah.
Bahasa anak bimbang hari ni, kalau kerajaan tambah lagi umur pencen, kita kata lagi susah kita. Lagi tua, nenek-nenek opah nak naik tangga pejabat, aduh, pada-padalah persatuan pengguna, persatuan apa dia panggil ni, kesatuan pekerja. Umur yang ada hari ni pun memadai dah, cukup dah. Bagi peluang orang muda pula untuk ambil tempat alih, tempat kerja. Ni anak muda graduan universiti ramai, tapi tempat kerja tak ada sebab hak tua-tua makin hari makin naik. Konon-kononnya tak mau ada pencen. Ni sibuk sehari dua tentang pencen. Kita cakap kita tak ada pencen kitanya baiklah. Sudah cara haram, cara hal dunia ni susah kita. Nyemarah dia orang pula. Netizen ni tak boleh. Cakap dia tak suka, dia komen lalu. Apa ni? Baik, kita nak ambil tajuk kita. Maka Allah SWT bila dia sebut mereka hina dengan sebab apa? Tadi kita kata 3 sebab. Tulis. Sebab yang pertama tadi, yakfuruna bi ayatillah, kufur ayat-ayat Allah Taala. Yang kedua, yaqtulunan nabiyyin, mereka bunuh nabi. Bunuh nabi, tadi saya sebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Jadi kenapa nabi dibunuh? Dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, tulis awal. Hadis riwayat Imam Ahmad, an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling teruk azab pada hari kiamat, rajulun qatalahu nabiyyun, mana-mana laki-laki yang dibunuh oleh nabi. Nabi dia bunuh dia. Macam umat Nabi Muhammad ni, seorang je nabi kita bunuh dengan pedang, nama dia Ubay bin Khalaf. Dia ada Ubay bin Ka'ab, itu sahabat besar. Ini Ubay bin Khalaf. Hak ni. Kemudian au qatala nabiyyan, ataupun dia bunuh nabi. Dua. Yang kedua, imamu dalalah, ketua-ketua pemimpin-pemimpin yang sesat. Dia bawa orang jadi sesat. Yang ketiga, mumassil minal muslin, iaitu orang yang ambil mayat potong-potong. Orang kata-kata kelar, mayat dia mati dah, tapi dia geram sangat, dia ambil pedang dia pergi cincang, mencincang mayat. Ini dia panggil 3 dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Ahmad Syakir kata sahih, orang lain kata hasan. Baik, timbul soalan, ni soalan yang terakhir ni. Soalan yang terakhir, jangan bimbang. Kenapa Allah Ta'ala benarkan Nabi dibunuh? Sedangkan Nabi ni orang disayangi oleh Allah. Kenapa Allah Ta'ala biarkan sehingga mereka dibunuh? Lesh. Jawab ulama, zalika karamatan lahum. Allah Ta'ala nak angkat kemuliaan Nabi itu sendiri, menambahkan kedudukan mereka, sehingga dia jadi pahala dia seperti orang yang mati fi sabilillah, berperang, berjihad pada jalan Allah. Bukan makna Tuhan biarkan mereka dibunuh menyebab Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala beri peluang untuk mereka naik darjat. Qala Ibnu Abbas kata, ni ulama tafsir tulis, Ibnu Abbas dan juga Hasan al-Basri kata, lam yuqtalu nabiyyun qattu minal anbiya illa man lam yu'maru biqital. Nabi-nabi yang dibunuh, nabi ni Allah Ta'ala tak perintah dia supaya pergi berjihad, pergi berperang. Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak diperintahkan untuk pergi berperang, dia berdakwah saja. Maka mereka mati dibunuh untuk ambil pahala syahadah, mati syahid. Baru kita faham, oh, ingatkan Tuhan biarkan. Allah nak angkatkan darjat dia, Allah Ta'ala beri mereka pahala mati syahid. Wa kullu man umira biqitalin nusir. Mana-mana nabi yang diperintah pergi berperang, mereka dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud lawan dengan Talut lawan dengan Jalut contohnya. Mana-mana nabi yang pergi berperang, mereka akan menang. Tapi nabi yang tidak disuruh berperang seperti Zakaria, maka mereka mati dibunuh untuk mendapat darjah syahadah. Wallahu alam. Ini perbahasan dalam tafsir Al-Munir. Jadi kita tamat setakat dulu, jangan duduk panjang-panjang, hari sudah siang. Kita insya-Allah kita sambung lagi perbincangan akan datang. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, ayat 62 dan beberapa ayat selepas daripadanya. Kalau jemaah tanya ayat berapa esok, saya kata ayat 62. Berhenti setakat mana? Anda tak boleh bagi tahu hari ni sebab saya kena kaji dulu. Kalau panjang kita ambil 1 ayat, 2 ayat.
Kalau pendek kita lajak sikit lagi. Contohnya cerita Nabi. Jadi cerita Nabi tak ada huraian banyak gitu. Mungkin sampai 10 ayat kita baca. Tapi kalau cerita ada huraian seperti hari ini, makan bawang pun cerita, makan budu pun masuk dalam tafsir, maka kita terpaksa kena ambil masa yang yang penting. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.